vektor 1 untuk eigenvalue yang pertama, iaitu C, 3 dan juga 1. Dan daripada sini kita akan normalize dia punya eigenvalue, eigenvector untuk dapatkan nilai bagi V1. Then again continue dengan step ketiga, sebab dalam contoh ni kita ada dua lambda, dua eigenvalue, iaitu lambda 1 sama dengan tadi berapa, negatif 3 dan 3 dan lambda tu sama dengan negatif 7. So you repeat the same step. First finding the corresponding vector for lambda 2 and then normalize the eigenvector untuk dapatkan eigenvector kedua bagi lambda yang kedua sama dengan negatif 0.33 dan juga 1. So dapatlah dia punya full set of solution. So soalan yang kedua, awak ada matrix. Dia punya matrix of this function so matrix awak ni adalah, sekejap saya matrix awak ni kita ada matrix kedua yang mana matrix B sama dengan 1, negatif 3, 3, 3, negatif 5, 3, 3, negatif 3 dan 1. So untuk selesaikan this equation, kita akan sama je dengan apa nama dia, dengan step untuk 2 kali 2 punya matrix. Okay. So daripada sini saya tunjukkan dia punya solution. Alamak. Okay. So untuk contoh tadi kita ada matrix B awak adalah sama dengan 1, negatif 3, 3, 3, negatif 5, 3, 3, negatif 3 dan 1. So far semua boleh keluar dengar clearly? Dah nampak skrin tak? Ui, clear dah. Clear ya? Okay. So daripada sini step pertama, dapatkan dia punya eigenvalues for this function. Bezanya matrix ni 3 kali 3. Okay. So solution dia punya step 1, find the characteristic equation menggunakan determinant bagi A minus lambda I sama dengan 0. Okay. So first A minus lambda I sama dengan matrix A 1, negatif 3 dan juga 3, 3, negatif 5 dan juga 3, 3, negatif 3 dan juga 1. Tolak dengan lambda, darab dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay. So daripada sini awak dapat dia punya matrix dia akan sama dengan 1 minus lambda, negatif 3 dan juga 3, 3 negatif 5 minus lambda, 3, 3 negatif 3 dan 1 minus lambda. Okay. So ini adalah A minus lambda I. Dapat clear so far begini? Dengar ke tak dulu dah ni? Oi, clear tak so far? Clear. Clear, okay. So daripada sini kita nak dapatkan determinant. Okay, garis tegak untuk wakil determinant 1 minus lambda I, negatif 3 dan juga 3,
3 negatif 5 minus lambda 3. 3 negatif 3 1 minus lambda. Okay. So dapatkan determinant bagi this one. Katakan saya ambil baris pertama for this one. Yang ini. Dan yang ini akan ditutup. So dia akan jadi sama dengan 1 minus lambda didarabkan dengan negatif 5 minus lambda 1 minus lambda dengan negatif 3 darab 3. Okay. So selesaikan equation ni, cuba awak kembangkan. Okay. Kembangkan this equation, awak akan dapat 1 minus lambda darabkan dengan berapa? Kembangkan equation kat dalam tu. Cuba kembangkan. Ada yang dapat jawapan? Kembangkan that equation. Kembangkan the equation and solve for lambda. So jadi dia darab apa ni? Kembangkan yang dalam kurungan tu. Anyone give me the answer? Lambda squared. Lambda squared plus 4. 4 lambda. 4 lambda tambah 4. Yang lain dapat So expand lagi the equation sampai finally awak dapat dia akan sama dengan negatif lambda kuasa 3 tolak 3 lambda squared tambah 4. So itu adalah dia punya equation. So daripada sini faktorkan and solve for lambda. Cuba faktorkan dan selesaikan untuk lambda. Dapat apa jawapan dia? Yang ini sama dengan kosong. So faktorkan, what will you get for this one? Okay, dapat berapa? Nilai lambda, anyone get? So kalau awak faktorkan 1 dan negatif 2, yes, betul jawapan Akil. Thank you Akil. So negatif lambda minus 1 lambda plus 2 kuasa 2 sama dengan kosong. So the eigenvalues for this one, you akan dapat dia sama dengan lambda 1 equal to 1 dan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan negatif 2. Okay. So ini adalah eigenvalue awak. So daripada sini the next one kena dapatkan eigenvectors untuk lambda 1 equal to 1 dan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan negatif 2. Okay.
So dapatkan dia punya eigenvalue macam yang 2 kali 2 lah. Awak kena expand A minus lambda V sama dengan kosong and then dapatkan apakah vektor V. Okay. So kita buat the first one untuk lambda sama dengan this one. Okay. So step yang kedua, find the corresponding eigenvector for lambda 1 sama dengan 1. Okay. Yang mana ianya adalah A minus lambda I darabkan dengan V sama dengan kosong. Okay. So dia adalah matrix A awak tadi 1, negatif 3, 3, 3, negatif 5, 3, 3, negatif 3, 1, minus lambda darab 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay. Darabkan dengan X1, X2 dan X3 sama dengan 0, 0, 0. Okay, kalau awak kembangkan this one, ini adalah yang kita masukkan dalam equation. This is what we substitute in this equation. So kita nak selesaikan untuk V, nak solve for the eigen vectors V iaitu X1, X2, X3. So nak solve this one, you can use the Gauss elimination method. Matrix awak ni akan jadi so lambda ni tadi sama dengan 1. Okay. Lambda 1 equal to 1. So this one become 1. Sebab ini lambda 1 sama dengan 1. Okay. So from here 1, negatif 3, 3, 3, negatif 5, 3, 3, negatif 3, 1. Tolak dengan 1 darab 1, 0, 0, 0, 0, 1. So yang ini awak akan dapat 0, negatif 3 dan juga 3, 3, negatif 6, 3, 3, negatif 3, 0. Okay. So ini kita dah solvekan untuk yang dalam equation ni. Okay. This one is the one in this equation. Yang mana ianya sebenarnya adalah 0, negatif 3, 3, 3, negatif 6, 3, 0, darabkan dengan X1, X2, X3 sama dengan 0 matrix. So yang ini yang kita nak solve using Gauss elimination. Okay. Ini yang kita akan gunakan Gauss elimination. So daripada sini awak ada 0, negatif 3, 3, 3, negatif 3, 0, 0, 0, 0. Solve using Gauss elimination. Cuba selesaikan guna Gauss elimination. Berapa dapat? So saya tunggu penyelesaian dari semua. So dapat berapa equation? So for this one, awak boleh ambil yang 0, 3, 3 tu boleh jadikan row ketiga.
And then selesaikan untuk row kedua menggunakan Gauss elimination. Oops. So the first one yang you boleh ambil is row 1 boleh interchange dengan row 3. Okay. Row 1 interchange dengan row 3, awak dapat 3, 3, 0, negatif 3, negatif 6, negatif 3, 0, 3, 3. 0, 0, 0. Ini adalah bila row 1 diubah dengan row 3. So bawa naik atas. The next one boleh buat apa? Untuk hapuskan 3 tu. Awak boleh dapat row 2 sama dengan row 1 tambah row 2. So row 1 tambah row 2, row 1 tidak berubah. So 3 tambah negatif 3, 0. 3 tambah negatif 6 is negatif 3. 0 tambah negatif 3 is negatif 3. So you get 0, 3, 3, 0. Okay. So the next step yang awak boleh ambil adalah row yang kedua sama dengan row 2 tambah row 3. So this one akan jadi 3, 3, 0. 0, negatif 3, negatif 3. Row 3 nak row 2. Row 3. Okay. 0, 0, 0, 0, 0. So kalau tengok dekat sini akan dapat dua equation. You akan dapat dua equation tapi ada 3 variable. Iaitu X1, X2, X3. Okay. So kena dapatkan eigenvalue. So dia punya equation is untuk X3 tak ada equation. So saya ambil let X3 sama dengan C. Sebab X3 adalah daripada the third equation. X3 sama dengan 0. Tak logik sebab dekat sini X3 ada value tapi dekat X1 ni X3 tak ada value. So X3 equal to 0. From here kita akan dapat negatif 3X2 tolak 3X3 sama dengan 0. Okay. So this one from this equation. Yang mana daripada sini dia akan dapat negatif 3X2 sama dengan 3X3. Negatif 3X2 sama dengan 3C. Dan X2 akan sama dengan negatif C. Okay. Tu daripada second equation. So daripada first equation ni pula awak dapat dia punya equation adalah 3X1 tambah 3X2 sama dengan 0. 3X1 sama dengan negatif 3X2. 3X1 equal to negatif 3 darab negatif C. So 3X1 equal to 3C. X1 akan sama dengan C. Dapat So kita nak dapatkan dia punya eigen vector. So daripada sini awak selesaikan equation dia. So akan dapat V1 sama dengan X1, X2, X3
dia akan sama dengan X1 awak is C, X2 is negative C dan X3 adalah C. Kita keluarkan C, dia jadi 1, negatif 1 dan juga 1. Clear tak so far? Kita akan ada step 2.1 sebab nak hilangkan C, normalize the eigenvector. V1 by taking the largest magnitude of 1. Senyap je budak ni. Clear or not? Ada soalan so far? Ya, Salim. Oh, okay. So, saya bagi masa awak untuk salin. And tengok. Kita dah dapat apa nama dia, eigenvector. Not eigenvector. Kita dah dapat nilai X1, X2, X3. Tapi dia punya jawapan ada dalam bentuk C. So, kita tak nak jawapan dia dalam bentuk C. Kita akan assume. Okay. Assume by taking the largest magnitude. Saya malas nak fikir panjang-panjang. Saya just ambil C tu sama dengan 1. So, saya assume C sama dengan 1. Then dari situ saya akan taking C equal to 1. Taking C equal to 1. So, awak punya vektor 1 ni akan sama dengan 1 darab 1, negatif 1 dan juga 1. Then you will have vector 1 akan sama dengan 1, negatif 1 dan 1. So, for lambda 1 equal to 1, okay, the eigenvector is V1 akan sama dengan 1, negatif 1 dan juga 1. So ini untuk lambda 1 sama dengan 1. Then you have to repeat the same step untuk lambda 2 dan juga lambda 3. Lambda 2 sama dengan negatif 2, lambda 3 pun sama dengan negatif 2. So boleh buat sekaligus. Terus. Boleh terus dapatkan 2 eigenvector daripada sini. Ada soalan so far? Okay or not? Dia panjang sikit lah polynomial method ni. Nanti kita tengok power method. Power method dia senang je. Sebab dia melibatkan iteration. So you repeat the same step. Untuk power method. Senyap je, ada soalan or not? Miss. Ha. So repeat balik daripada cari determinant tu lah. Betul. Oh, okay. Bukan cari determinant, cari yang A minus lambda I V. Sebab okay. awak
So, step 3. Okay. Find the corresponding eigenvector untuk lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan negatif 2. Okay. Yang mana awak ada A minus lambda I darabkan dengan V sama dengan 0. So in this case lambda awak sama dengan negatif 2. So masukkan je dalam matriks A. 1, negatif 3 dan juga 3. So daripada ini 3, negatif 5 and 3, 3, negatif 3 dan juga 1. Tolak dengan negatif 2 darab 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So apakah jawapan dia? This one. Ini semua didarabkan dengan X1, X2, X3. X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. So, awak akan dapat matrik dia sebenarnya sama dengan 1 tambah 2 is 3. Negatif 3 tambah 2 ya, tambah 2 darab 0 is negatif 3. Yang ini maintain. Then dia akan dapat 3, negatif 3 dan juga 3. 3, negatif 3 and 3. Okay. So yang ini solve guna Gauss elimination. Sebab kita nak solvekan untuk X1, X2, X3. Solve using Gauss elimination. Cubalah buat dulu. Okay, dapat. Macam mana kita nak selesaikan untuk Gauss elimination for this one? R2 akan sama dengan R1 tambah R2. Okay. Saya ambil R2 sama dengan R1 tambah R2. So this one you akan dapat 3, 3, 3, 0. R1 tambah R2 jadi 0, 0, 0. And then R3 maintain the same. So yang ini adalah dia punya matrix. So kita nak hapuskan pula untuk row yang ketiga. Nak jadikan ada dapatkan 3, 0. So from there awak ambil row ketiga sama dengan negatif R1 tambah R3. Okay. So you akan dapat yang ini sama dengan 3, 3, 3, 0. Then akan dapat this equation. So nampak awak cuma dapat satu equation. Ada 3 variable tapi ada satu equation sahaja. Awak ada 3 variable. Okay. X1, X2, X3 tapi ada
satu equation je. So nak solve for this one, saya akan assume X2 sama dengan X3 sama dengan C. Silap. X2 sama dengan C1 dan juga X3 sama dengan C yang kedua. So, masukkan dalam equation yang pertama, this one, you akan dapat equation dia akan jadi 3x1 tambah 3x2 tambah 3x3 sama dengan kosong. 3x1 tambah 3c1 tambah 3c2 sama dengan kosong. Okay. So selesaikan, dapat x1 sama dengan negatif c1 minus c2. So awak dapat dari sini awak dapat inilah. From here you will get 3x1 sama dengan negatif 3c1 negatif 3c2. So x1 sama dengan minus c1 minus c2. So dia punya vektor v akan sama dengan x1, x2, x3 is equal to negatif c1 minus c2, x2 is c2, x3 is c3. So sama dengan x2 c1. Okay. x2 c1, x3 c2. So dia adalah sama dengan satu pula C1 darabkan dengan negatif 1, 1, 0 tambah C2 darab negatif 1, 0, 1. Okay. Dapat tu matrix V. So, awak ada dua lambda. Lambda 2 dan juga lambda 3. So, kita akan dapatkan C2 dan juga C1 ni untuk lambda yang kedua dan juga lambda yang ketiga. So, step 3.1, normalize the eigenvector by taking the largest magnitude. So macam biasa, saya ambil largest magnitude sama dengan 1. Okay. So taking C2 sama dengan C1 sama dengan 1. Sebab X2 awak adalah C1, X3 awak sama dengan C2. Okay. So from here, you get V akan sama dengan 1 darab negatif 1, 1, 0 tambah 1 darab negatif 1, 0, 1. Okay. So daripada sini awak dapat vektor yang kedua is negatif 1 sama dengan negatif 1, 1, 0 dan V yang ketiga sama dengan negatif 1, 0, 1. Okay. So dapat senyap duduk dan dapat tak?
Okay. So daripada sini dia punya eigen values hence the eigen values untuk lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan negatif 2 and the eigenvector awak akan dapat V yang kedua sama dengan negatif 1, 1, 0 and V eigenvector yang ketiga is negatif 1, 0, 1. So boleh selesaikan dengan lambda yang kedua dan juga lambda yang ketiga. Okay. So far semua clear? Sembilan dah. So ini adalah dia punya penyelesaian. Tadi kita ada lambda yang pertama V1, lambda 1 and then awak ada lambda yang kedua. Dan juga lambda yang ketiga. Dapat dua vektor sebab kita ada C1 and C2. Ada soalan so far? Before kita tengok power method. Dan kelas? Dan Okay. So yang dan boleh tengok slide berkaitan dengan power method. Power method ni pada saya jauh lebih senang lah daripada polynomial method ni. Sebabnya dalam power method ni step dia satu atau dua step je tapi kita repeat dia punya iteration. Kita repeat dia punya iteration and then sampailah dia punya error dapat kosong. Okay. And value dia converge. Yang itu adalah dia punya eigen value dan juga eigen vector. Dan so yang lain dan hopefully yang lain-lain dan Nanti slide yang full solution saya letak juga dekat Teams and Ulearn. Dan semua?
Dan okay. So kita tengok kepada power method itu berkaitan dengan polinomial method. Mana polinomial ni kita gunakan untuk dalam matrix dan nanti. So let's start is like the dominant eigenvalue of lambda tu. Okay. Strictly larger. Maksudnya memang betul-betul besarlah nilai lambda 1 tu. Lebih besar daripada lambda 2, lebih besar daripada lebih besar or equal to lambda 3 and so on. Contohnya awak ada this one, lambda 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan lambda sama dengan 2. So daripada sini awak boleh nampak modulus bagi 3 lebih besar or sama dengan 2. So yang penting 3 ni adalah lebih besar daripada nilai-nilai lambda yang lain. So untuk this example you have lambda 1 equal to negatif 5, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 1. So you boleh dapat negatif 5 adalah lebih besar daripada modulus 2, lebih besar daripada modulus 1. Negatif 5 modulus negatif 5 akan dapat 5. So 5 lebih besar daripada 2 dan juga 1. So yang ini kita akan dapatkan eigenvector corresponding to lambda 1 are called the eigenvectors. Awak ada satu matrik, ini dapatkan dia punya lambda 2, lambda 2. So tengok lambda 2, lambda 1 lebih besar dari 2. So akan eigen bagi matriks A. So untuk polynomial method ni awak menggunakan teknik iteration. Matrik A punya tulis eigen. Menggunakan iteration maksudnya awak akan repeat. Suara putus-putus. Sekarang macam mana? Masih putus lagi ke? Is the suara still putus-putus? So kita tunggu sekejap. Internet connection not really good. Putus sebut ni. Bukan line kau Fatul, line aku ni. Okey tak? Dah okey? Ke masih putus-putus? Yelah, semua ingat line dia. Aduh, hai. Okey dah? Okey. So, untuk power method ni, kita akan gunakan iteration yang mana aku akan repeat dia punya step sampai dapat error sama dengan kosong. Okay. Repeat dia punya step untuk A, V, K. Up until you get the error equal to 0. So, done with this one, kita tengok kepada example. Okay. Example 1, apply the power method to A sama dengan 6, matrix 6, 1, 5, 2 with V0, that means eigenvector untuk matrix A adalah 0 dan juga 1.
estimate the dominant eigenvalues and a corresponding eigenvector for accurate to within error sama dengan 0.002. So ini adalah error. Sebab power method sama dengan involve iteration. Okay. So because it involve accurate iteration, awak nak ke awak tak nak ke, kena buat repeat dia punya step. Repeat the same step sampai awak dapat dia punya error sama dengan 0.0002 or error dia sama dengan 0.0000. Okay. Seperti yang desire in the question. Dalam contoh dalam soalan ni dia minta sampai 0.0002. Sometimes certain example minta sampai 0.000, meaning that the error is there is no error at all for your calculation. Okay, cuba salin soalan ni. Nanti kita tengok dia punya solution. Saya tunjukkan step by step the solution for the power method. Okay, lain sekarang. So far semua dengar? Okay. Okay. Done. Done copying the question. Dan Done. And the Okay. So kita tengok dia punya solution. Okay, take a look at the solution. Okay, soalan dia tadi dia bagi matrix A sama dengan 6, 1, 5, 2 dan matrix eigenvector B0 dia sama dengan 0, 1. Okay. So dia kata estimate the dominant eigenvalue. Dia kata estimate the dominant eigenvalue. Okay. And corresponding eigenvector. Bagi matrix A. Oh, ini bukan eigenvector ini matrix B bagi matrix A. So solution dia step pertama, apa yang awak kena buat? Select an initial vector V0. Dalam soalan ni dia dah bagi whose largest entry is 1. Okay. Then compute A, B, K. Okay. So in this example, you were given V0 sama dengan 0, 1. So daripada sini awak dapatkan A, V0, maksudnya matrix A 6, 1, 5, 2 didarabkan dengan 0, 1. Okay. Darabkan this one, awak dapat jawapan dia 5, 2. Ini step pertama.
Dapatkan AVK. Sebab kita nak cari dia punya dominant eigenvalue dan juga corresponding eigenvector. So dia nak cari apakah your punya lambda dan apakah your punya V matrix untuk matrix A ini. Dan yang lain dan okay. Okay, step kedua, let MK be an entry of AVK which give the highest absolute error. Maksudnya kita nak tengok AVK ni yang mana elemen dia yang paling besar dalam matrix tu dan apakah dia punya error. So awak dapat tadi A V0 akan sama dengan 5, 2. Yang mana daripada sini M0 akan sama dengan 5. The highest, okay. MK be the highest absolute error. So paling besar dalam matrix tu M0 akan sama dengan 5. Then the third step, step ketiga, okay, compute VK plus 1 akan sama dengan 1 per MK AVK and calculate dia punya error V1 minus V0. Okay. So daripada sini untuk K sama dengan 0, awak akan dapat V0 plus 1 equal to V1 akan sama dengan 1 per M0 A V0. Yang mana 1 per M0 awak adalah 5 tadi. Darabkan dengan A darab V0 ini adalah 5, 2. So awak dapat 1, 2 bahagi 5 is 0.4. Okay. A V0 ni tadi, this one. 5, 2. Kita dah cari. Okay. So daripada sini compute the error. The error for the calculation V1 minus V0. So you akan dapat yang ini maksud garis double tu kita akan ambil maksimum. Okay? Maksimum bagi matrix V1 is 1, 0.4 tolak dengan matrix V0 is 0, 1. Yang mana dia akan sama dengan dengan 1 dan juga negatif 0.6. Okay. So daripada sini maksimum, nilai yang maksimum adalah antara 1 juga modulus bagi 1 dan juga modulus bagi 0.6. Dan modulus bagi negatif 0.6. So mana yang paling maksimum? Mana yang paling maksimum dalam contoh ni? Oi, daripada bacaan ni yang mana yang paling maksimum untuk jadi dia bagi error?
Mana budak-budak ni senyap je. Ada lagi ke tak ni? Salah. 1, yes, betul jawapan Syed. Thank you tapi Farhan, nice try. Maksimum antara 1 dan, sebab kita ambil modulus, dia ada modulus, so dia akan jadi positif. So 1 dan 0.6. So this one become 0.6. So yang paling maksimum, nilai yang paling maksimum adalah 1. Okay. So from here, maksimum antara 1 dan 0.6 sama dengan 1. So dalam yang ini, the maximum error sama dengan 1 for this one. Okay. So, ini step ketiga dan kita akan go dengan step yang keempat. Done? This one? So step keempat ni adalah awak akan start dia punya iteration. Maksudnya awak akan ulang balik dia punya computation. Okay. So compute A V K plus 1 and then repeat step 1 ke 4. Repeat steps 1 to 4. Okay. So A V1 tadi kita dah kira A V0. Okay. Yang ni tadi awak dah kira A V0. Okay. So untuk K sama dengan 0, A V1 akan sama dengan matrix A awak 6, 5, 1, 2 darabkan dengan matrix V1 awak. So matrix V1 yang kita dah cari is 1, 0.4. Okay. So ini adalah matrix V1 yang awak dah kira tadi, V1. Okay. So darabkan matrix ni then akan dapat dia adalah sama dengan 8 dan juga 1.8. Nampak So daripada ni dapatkan the highest absolute value akan sama dengan 8. Okay. Daripada sini 8 ni yang paling besar. Maksud dia absolute value kalau awak moduluskan dapat dia punya nilai tu yang paling besar is 8. Sebab 8 dan 1.8 paling besar is 8. Okay. So repeat step 1 sampai 4. Repeat dapatkan VK1 and then repeat dapatkan V2 dan error dan seterusnya. Okay. So for K equal to 1, V K plus 1 akan sama dengan V2 akan sama dengan 1 per M1 A V1 akan sama dengan 1 per 8 A darab V1 is 8 darab 1.8. So you akan dapat dia sama dengan 0.225. Okay. So lepas tu kira pula dia punya error. Yang ini adalah awak punya vektor V2. Ini adalah awak punya vektor eigenvalue yang kedua. Eigenvektor yang kedua, V2. So kira lagi dia punya error macam tadi awak dah kira. Calculate the error. Kali ni awak ambil maksimum antara
V2 tolak dengan V1. So dia akan sama dengan 10.225 ditolak dengan V1 awak is 10.4. Okay. So dapat jawapan dia sama dengan 0 dan juga negatif 0.175. Okay. So daripada sini kita nak dapatkan nilai yang maksimum, ambil modulus bagi 0 dan juga negatif 0.175. So nilai yang maksimum yang mana? Kosong Doktor. Salah. Salah? Kosong. Okey. Nice. Okay, betul. Nice try tapi subas. Ya, sebab kita ambil modulus, maksudnya dia apa 15. Okay. So kita ambil modulus, maksudnya kosong tu modulus kosong is kosong, and then modulus bagi negatif 0.175 is 1.0.1, dia akan jadi positif. So yang paling besar adalah 0.175. So dalam kes ni maximum error akan sama dengan 0.175. Okay. This is the maximum error. Sebab kita ambil modulus, itu yang dia jadi positif. Okay. So this is the maximum error for this case. So daripada sini repeat balik step yang ini. Kau repeat lah sampai kita kena buat ni computation ni sampai berapa kali awak tahu? 6 kali. Ni baru step kedua, kan? So repeat the computation again. Sampai awak dapat error tu sama dengan kosong. Repeat the computation again. Yang mana daripada sini awak akan dapat yang ini. Okay, step 4 ni. Compute A, B, K plus 1 and repeat step 1 ke 4. Okay. So daripada sini A dan V awak akan jadi V yang ke-2. Sama dengan 6, 5, 1, 2. V2 awak is... Alamak, dia hilang ke apa ni? Okay, selamat tak hilang. Okay. So V2 awak adalah this one. V2 awak adalah 10.225. So diharapkan akan dapat 7.125 dan 1.450. Dapat So the highest absolute ini M1. This is your M1. Okay. So M2 akan sama dengan the highest M2 akan sama dengan 7.125. Okay. Itu adalah awak punya M2. 7.125. So daripada sini calculate pula untuk K sama dengan 2. Okay. So for K sama dengan 2, V K plus 1 is V 2 tambah 1, 3 sama dengan 1 per M2 darab A V 2. Yang mana dia sama dengan 1 per M2 awak is 7.125. A V2 tadi kita dah kira dapat
7.125 darab 1.450. Okay. So awak akan dapat sama dengan 10.2035. Dapat Ini adalah V awak yang kedua. Then kira dia punya error. The error akan jadi maksimum bagi V3 tolakkan dengan V2. So sama dengan V3 awak tadi dah kira dapat 10.2035 tolakkan dengan V2 V2 awak is 1 and 0.225. 1 dan juga 0.225. Okay. So dapat yang ini akan sama dengan maksimum bagi kosong negatif 0.0215. Kosong dan juga negatif 0.0215. Okay. So kau tutuplah dia punya kurungan tu nanti. So tengok yang mana maksimum antara modulus bagi kosong dan juga modulus bagi negatif 0.0215. So betul jawapan Akil. 0.0215 yang paling besar. So dia punya maksimum error akan sama dengan negatif 0.0215. Okay. So ini dia punya error untuk K sama dengan 2. Then repeat balik stepnya. Kau kira lah pula untuk AV3. Calculate the step untuk AV yang ke-3. This one. Letak negatif ke Miss? Tak payah. No need to put the negative. Okay. No need to put the negative sebab dia adalah error. Dan kita ambil absolute value. So dia adalah 0.215. Dan cuba repeat dia punya step untuk kira bagi AV3. So awak repeat dia punya step. Okay. Calculate untuk AV3. Dan yang ni calculate AV3 dapat M3 berapa? Ada yang dapat tak M3? 7.018. Ya, betul. Apa yang jawab tadi? 7.018. Dan awak kira pula untuk V yang ke-4.
Kira V4, kira dia punya error. Step dia tu je, kira AV, V, the next V, and then V, kira AV, K, then VK plus 1, dan kira dia punya error. Calculate sampai error dia sama dengan kosong. Nanti kita dapat itulah dia punya dominant eigen values. So, step 4, compute AVK. Okay. Repeat the calculation. So, awak dapat A V3 akan sama dengan 6152 darabkan dengan V3 tadi 10.2035. So, awak dapat 7.0175 dan juga 1.407. So, daripada sini awak dapat dia punya M yang ketiga sama dengan 7.0175. Okay. So, 4K sama dengan 3. Sebab kita dah kira K sama dengan 2, awak kira untuk V, K plus 1 equal to V yang ke 4. Sama dengan 1 per M3 darab A V3. Sama dengan 1 bahagi 7.0175. A V3 tadi kita dah cari 7.0175 1.407. So darabkan dapat 10.2005. So ini adalah awak punya V4. Okay. V yang ke-4. The next step is calculate the error. Error V4 minus V3. V4 awak adalah 10.2005 tolak V3 awak adalah, V3 tadi kita kira 10.2035. Kosong dan negatif 003. So tengok yang mana maksimum antara ni dua. So mana yang paling maksimum? 0.003. 0.003. Okay. So betul. So sama dengan maksimum antara modulus bagi kosong dan negatif 0.003. You akan dapat dia adalah 0.003. Yang ini adalah dia punya error. The maximum error. So kau repeat lagi lah dia punya computation. Parok. Sampai kita dapat error dia ni 0.000 tau. So repeat the calculation. Parok. Itulah parok, kau tahu tak? Parok satu hal, boring pun satu hal. Tapi ya, redha je lah hidup. Apa lagi pilihan yang kita ada. Siapa suruh kau orang ambil engineering kan? So AV4, Django. Django tu apa? Jeng? Jeng. Memang boleh jadi jeng. 6152 V4 pokai tak ada sangkut paut kat dalam ni. 10.2005. Okay. So darabkan AV4 awak akan dapat yang ini akan sama dengan 7.0025
1.401. So daripada sini M4 awak akan sama dengan 7.0025. 7.0025. So ini M awak yang ke-4. So for K sama dengan 4, if you repeat the calculation, V K plus 1 equal to V yang ke-5 akan sama dengan 1 per M4 A V 4. Okay. 1 per 7.005 didarabkan dengan AV4 is 7.0025 1.401. So akan dapat yang ini 10.2. So calculate the error back again. Awak akan dapat V6 V5 tolak V4, V6 pula. V5 tolak V4 akan dapat sama dengan 1 V5 0.2 ditolak dengan V4 tadi kita dah cari 10.2005. Okay. So dapat jawapan dia sama dengan 0 dan juga negatif 0.004. So dapat Ini jawapan dia. So dia punya maksimum antara 0 dan juga negatif 0.0004 is 0.004. Okay. Ini adalah the maximum error. So kalau awak tengok error dia dah makin kecil kan? Dah ada sampai 3 kosong. Soalan kata buat sampai 0.002. So awak repeat balik dia punya calculation. Kali ini dapatkan A V5 pula. Dapatkan A V5 yang mana V5 awak adalah 1 darabkan dengan 0.2. Satu darabkan dengan 0.2. So 0.2 Mana V4, V5, V5. Oh, ni V6. V5 is this one 0.2001. This one. Nah, kalau salah nombor memang parok jugalah. Kau dapat markah jalan kerja je. So yang ini akan dapat 4K equal to 4. 4K equal to... aku pun dah pening. Ni yang mana ni? 0.0043. Okay, kosong. AVK. Okay. So dapat 7.0005 1.4002. Okay. So from here you dapat dia sama dengan 7 M awak yang
berikutnya. Okay. So M 5 akan sama dengan 7.0005. Okay. So daripada sini kita nak dapatkan K yang berikutnya adalah 4K sama dengan 6. Okay. So calculate VK plus 1 sama dengan V yang ke-6. Okay. V yang ke-6 mana dia sama dengan M 5 darab A V 5. Okay. So calculate balik 1 bahagi 1 dibahagi 7.005. Tujuh 0.005 dibahagikan dengan 1.4002. So awak akan dapat dia sama dengan 1 dan juga 0.2 for this one. 1 and 0.2. Dapat So then calculate the error. So you calculate the error, tolakkan, dapat berapa dia punya nilai. So calculate the error, V6 minus V yang ke-5 sama dengan 10.2, yang ini V6 awak, V5 is 10.2001. So dapat 0 and negative 0.0001. Okay. So maksimum antara modulus kosong dan negatif 0.001. Yang ini awak akan dapat dia punya maksimum error sama dengan 0.001. Okay. So tengok dekat sini error dia dah small. Small enough, tapi kalau nak lagi confirm saya kira lagi sekali untuk V yang ke-6. So far boleh follow Ke aku short sendiri ni? Okay. So calculate untuk V yang ke-6, AV6 sama dengan V yang ke-6 awak is 0.2. 1 darab 0.2. So dapat yang ini sama dengan 6, 5, 1, 2 darab matrik 1, 0.2 awak dapat 7.0 dan 1.4000. So daripada sini awak dapat M yang ke-6 akan sama dengan 7.0 yang paling maksimum. So 4K sama dengan 7. M 4K sama dengan 6. Salah kira. Ini tadi K sama dengan 5 ni K sama dengan 5. Yang ini K sama dengan 6. K sama dengan 6. So awak nak dapatkan V yang ke-7. Sama dengan 1/M 6. Darabkan dengan V6.
So 1 per kalau metrik 3 kali 3 lagi parok. Yang ini okey lah 2 kali 2. Okay. Calculation dia tak adalah ni sangat. Dia yang parok ni sebab kau kena repeat dia punya calculation tu. So AV6 tadi awak dapat 7 dan juga 1.400. So daripada sini awak akan dapat matrix dia sama dengan 1.0 dan juga 0.2. So kalau awak kira V error dia V7 tolak V6 sama dengan 1.02 tolak dengan 0.2. So awak dapat 0 and 0 as the error. Asal korang bukan minta engineering tapi dapat engineering kan? So dapat error dia 0.00, akhirnya boleh pergi sarapan kejap lagi. Okay. So stop the computation. Stop the computation. Sebab error dah kosong. Small enough. So daripada sini awak boleh cakap conclusion yang awak boleh buat, MK, the dominant eigenvalue, approaches the dominant eigenvalue V6, okay, and the corresponding eigenvector. The corresponding eigenvector. So M6 approaches the dominant eigenvalue dan V6 approaches the dominant eigenvector. So dominant eigenvalues awak dapat M6 sama dengan 7.0. Okay. Dan daripada sini dapat juga so from here you get sambung the dominant eigenvector V6 akan sama dengan 10.2. So itu jawapan dia. M6 sama dengan 7, awak punya dominant eigenvalue, dominant eigenvector V yang ke-6. 1 dan juga 0.7. Okay. So sebenarnya dah boleh stop calculation dekat sini. Ni dapat M6 sama dengan 7. So tak payah kira untuk V7 sebab kita ambil V6 sebagai awak punya dominant eigenvector. So V7 pun sama, 0.2 dan 1 dan 0.2. So ada soalan so far berkaitan eigenvalue dan eigenvector. Ada lagi satu example dalam slide, nanti saya letak slide dengan full calculation, full solution. Okay. The full solution of the slide. Faham yang ni? Parok atau tak parok? Is it parok or not? Pecah pala. Sakit otak. Sakit otak tu apa? Sakit otak. Mental. Ada yang siapa-siapa dah mental?
Any question so far? No? Mona mental. Mona siapa orang Mona ni? Kau je. Ini baru ni. Ini senang lah sebab repeat calculation. Nanti awak belajar engineering maths tu kena buat iteration, apa nama? Integration. Double integral. Dan lagi panjang. Integration pula tu. So okay. Siapa cakap Mona sikit kepala? Mona okey lah. Woman always strong. Kan Mona? Orang lelaki je manja. Betul. Betul. Lelaki manja macam kucing. So ada soalan yang lain? Kucing aku benda lapor je nak makan. Apa function calculation ni, Miss? Nanti dalam EMT awak akan tengok dia punya application of this one. Okay. Dia akan digunakan dalam the next engineering subject. That's why you have to study this one dalam tahun 1 ni. EMT next sem Next sem ke tahun 2 nanti, saya tak ingat. Electromagnetic system. Yang itu memang akan guna eigenvalue and so on. After degree guna tak? Depend lah. Kalau kau jadi pensyarah macam aku, kau gunalah Subas. Kalau tak lah. Subas, happy Deepavali. How's the celebration? Nanti datanglah balik function ni, yap. Should be datang balik. Really good, okay. Enjoy the celebration. You are still in the holiday mood, supposedly. Oh, tapi tak boleh visit sebab PKPB. Okay, yang lain ada soalan? Dekat chatting nampaknya dah mengarut, dah tak ada soalan dah. Jim, siapa Jim? Jim ke apa ni? Jim pun sambut. Jim, Najim. Tak ada, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan continue esok. Okay, dengan the new chapter apa? The next chapter. The next chapter rasanya numerical juga. Complex number. Kompleks number pula. Memang kompleks hidup. Okey, tak apa, nanti tomorrow kita akan continue dan saya akan letak dia punya slide insya-Allah by today or tomorrow morning. Okay. About the complex number. Banyak juga chapter nak cover dalam Okay, kompleks number. Akil. Kompleks, ya. Yeah. Itu saya setuju. Saya sangat-sangat setuju dengan Muhammad Akil. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita continue next class. Terhibur aku pagi ni. Okay, thank you semua and have a good day. Okay. Boleh stop recording kot siapa yang record.